Okey, untuk soalan nombor 1A, fungsi songsang bagi H songsang adalah 2/3 tolak X. Lepas tu cari nilai K. Okey, jadi nak cari nilai K ni, X tak boleh sama dengan K. Apa maksud dia? Kalau you jumpa mana-mana pecahan penyebut tidak boleh kosong. Kalau kosong, kalau awak buat 2 bahagi kosong, kalau bawah ni kosong, awak tekan kalkulator dia akan dapat apa? Math error kan, ataupun tidak tertarik. So tak boleh. Jadi apa kita nak buat bermakna, kalau 3 tolak X ni dia tidak boleh sama dengan kosong. Jadi kita alihkan macam persamaan linear. Faham? So X tak boleh sama dengan 3. Faham tak? Jadi tulis semula, X tak boleh sama dengan 3, X tak boleh sama dengan K. Jadi K sama dengan berapa tu? Okay, jelas Alright. So seterusnya untuk mencari HX, kalau kita nak cari HX, kalau benda ni dah songsang, nak cari balik yang normal balik HX tu, awak songsangkan je semula. Jadi katakan Y sama dengan 2/3 tolak X. So darab semua, dia akan jadi 3Y tolak XY sama dengan 2. And then tinggalkan X. So X kat sini negatif, make sure dia positif ke sana. Jadi 3Y tolak 2. 2 gerak sini sama dengan XY. Lepas tu tinggalkan X. Apa jadi? 3Y tolak 2/Y. Jadi ini adalah H biasa, HX. Maknanya dia dah disongsangkan balik. Tulis elok-elok lah. So X tukar dengan X. Faham Okay. Okay, untuk soalan B pula, diberi Fx sama dengan Ax tambah B. Lepas tu dia bagi G songsang sama dengan X tambah 5/2. Lepas tu dia bagi Fg songsang, maknanya ni gubahan. Gubahan tu maknanya dia bergabung. So, bila dia bagi gubahan, daripada yang sini, boleh tak buat gubahan ni? Jadi kalau boleh, you buatlah. Jadi Fx dulu sama dengan Ax tambah B. Kalau Fg songsang, bermakna X ni dah tukar G songsang, X ni pun kena tukar G songsang. Jadi G songsang kita yang diberi adalah ini. Okay. Lepas tu kembangkan macam biasa. So dia akan jadi AX campur 5A/2 campur B. Okay. Okay, lepas tu ni FG songsang. Ni kan dia dah bagi FG songsang bersamaan dengan 4 campur 3X. Okey. So sampai sini awak banding beza. Maknanya perkali bagi X. Perkali bagi X dengan perkali bagi X belah sini. Kalau belah sini perkali bagi X dia adalah A, tapi dia ada per 2 tu. Jadi 3 sama dengan A/2. So 2 gerak darab jadi 6 sama dengan A. So dah dapat dah. Okey. Untuk B pula yang bandingkan dengan 4. Tapi kalau bandingkan dengan 4 bermakna selebihnya daripada persamaan ini, iaitu 5A/2 campur B ini bersamaan dengan 4. Jadi A tu gantilah dengan 6 yang kita dapat tadi. So kita akan dapat 15. Jadi B kita dapat 4 tolak 15. So B dapat 11. Negatif 11. Okey. Okey, untuk nombor 2A pula, cari julat nilai X bagi persamaan berikut. So ini adalah equation macam biasa. Jadi susun supaya menjadi bentuk arm 3 gerak. So belah sini akan jadi sifar. Jadi kita nampak semua ni adalah EQN. Pastikan penuh syarat EQN. Apa yang pertama? X kuasa 2 mesti positif. Yang kedua, wajib kecilkan. So kalau dah tak ada apa-apa, EQN macam biasa. Okey, bila buat EQN, -5, -3. Okey, jadi X yang pertama awak dapat 1/2. X yang kedua awak dapat -3. So seperti biasa mesti buat faktor ini. Okey. Jadi kat sini dia akan jadi 2X tolak 1. Matematik moden dah belajar. So ni penggerak jadi X tambah 3. Okey, oleh kerana dia ada julat, bermakna dia ada lebih kecil ni. Apa jadi dengan X kita ni? X awak mesti kumpulkan, letak tengah-tengah, simbol begini.
Okey, kalau dia sama dengan, dia tak sama dengan lah Kalau dia tak ada yang sama dengan tu, letak label besar je. Jadi antara antara 1/2 dengan negatif 3, mana yang kecil? Negatif lah kecil kan. So negatif letak belah kiri, besar letak belah kanan. Okey. So ingat. Okey. Untuk B pula dia kata persamaan kuadratik berikut mempunyai dua punca yang sama. Jadi kalau dua punca yang sama, kena ingat dia punya konsepnya. Kalau dua punca yang sama, kita akan pakai B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. Okey, jadi B. B adalah perkali bagi X. Yang ni je. Cukup. So, kalau dia negatif, negatif. Kalau dia positif, positif. Okey, jadi kalau positif, letak macam ni je lah. A kita mesti dekat X kuasa 2 dan C kita selain daripada itu. Okey. So, sini akan jadi 9Q kuasa 2. Jadi, hati-hati kalau kuasa maknanya semua kena kuasa. Tolak 16P. Okey. Lepas tu soalan nak ungkapkan Q. Jadi, bermakna kita kena tinggalkan Q. Jadi, 9Q kuasa 2. Yang ni bawa sini 16P. So, tinggalkan Q kuasa 2. 16P bahagi 9. So, Q sahaja kuasa 2 gerak. Dia akan jadi punca kuasa 16/9P. So, Q sama dengan 16 boleh punca jadi 4. 9 boleh punca jadi 3. P tak boleh punca, biar macam ni. Okay, so mesti ada tambah dan tolak. Okay. Jelas Alright, seterusnya. Untuk nombor 3A. Okay, cari julat nilai X. Jika Y. Dia kata Y. Y lebih kecil daripada 5. So, you cari Y lah dalam ni. Itu je. Janganlah terkekeh tengok ada Y ke tidak. Ada kan? Jadi, 4X kuasa 2 tolak 3Y tolak 1 sama dengan kosong. Kita ada Y kat sini tapi negatif. Kita bawa sana. Persamaan linear lah. Maksudnya macam nak cari Y. Jadi, tinggalkan Y. 4X kuasa 2 tolak 1/3. Jadi, ni Y kan? Masukkan je lah. So, 4X kuasa 2 tolak 1/3. 5, 3 gerak, 15, 1 gerak, 16, 4 gerak, 4, kuasa 2 gerak. Okey, bila punca kuasa, jawapan adalah 2, mesti tambah tolak 2. Okey, alright. So, bila kita ada 2 jawapan, okay, tengok maknanya X yang pertama positif 2. X yang kedua negatif 2. Tapi oleh kerana ada julat, dia lebih kecil. Apa tadi yang saya ajar tadi atas tadi kalau lebih kecil? Tu. X gabung. Jadi X tengah-tengah mesti macam ni. So 1 negatif 2, 1 2. Macam tu. Okay. Okay. Untuk soalan B pula, jika satu punca, okay ni kita hari banyak yang tanya soalan ni. Jika satu punca adalah salingan punca yang satu lagi. Okay, kita belajar ada 2 punca kan. Kalau kita tekan EQN tu, X awak dapat 2 nilai. Okay, bila X satu kita dengan X yang kedua kita dapat nilai, contoh 2 dengan negatif 3. So, saya suruh wakilkan yang pertama ni alpha, yang kedua ni beta. Tak adalah kita pening. Kalau X ni banyak sangat. Jadi, kalau 2 punca, saya suruh wakilkan alpha dan beta. Tapi bila soalan dia kata jika satu punca, so you just letaklah kalau satu punca tu, you kata you nak A. Okay. Lepas tu dia kata ialah salingan punca yang satu lagi. Apa maksud salingan? Salingan adalah 1 per. Jadi 1 per A. Itu je. Punca yang satu lagi. Salingan 1 per. Salingan punca yang satu lagi. Punca satu lagi kan A. So, jadi 1 per A. So, tentukan nilai pembeza layannya. Untuk mencari pembeza layan, soalan pula. Rumusnya adalah B kuasa 2 tolak 4AC je. Jadi, kita masukkanlah guna persamaan tu. Untuk B kuasa 2 di sini. Untuk B tu, dia adalah nilai perkali bagi X. Okey. So, dekat situ, dia ada negatif 10 tolak 5/2M. Jadi, kalau you confuse, you kembang siap-siap. So, negatif 10 tambah 5/2M. Jadi, masuk dekat sini. Negatif 10 tambah 5/2M. Kuasa 2 tolak 4. A kita 1. C kita adalah 2/M.
Okey. Jadi sekarang ni macam ni kita nak cari kalau ada M kan. Masalah dekat M. Jadi bila masalah dekat M, sebab itu dia buat sebab itu dia buat ayat yang pertama tu. Jika satu punca ialah salingan punca yang satu lagi. Maknanya satu punca kita A, satu lagi adalah 1/A. Sebelum ni alfa dengan beta, A dengan B kan. Jadi kalau ikut soalan ni A dengan 1/A. Kalau dia kata jika satu punca ialah 2 kali punca satu lagi, jadi kalau 1A, satu lagi 2A. Tak suka A, letak B. Kalau B, 2B. Macam tu. Faham Okey. Jadi bila kita ada dua punca ni, bila punca-punca ni konsep dia hanya satu je, iaitu hasil tambah punca dengan hasil darab punca. Jadi hasil tambah punca rumusnya adalah negatif B/A. Jadi hasil tambah A campur 1/A sama dengan negatif. B kita mana tadi? Negatif 10 tambah 5/2M per dengan A kita 1. Okey. So dekat sini you boleh selesaikan persamaan linear. Jadi bila nak selesaikan A campur 1/A ni panjang. Dalam sini A sini M. Maknanya tak akan selesai. Dia ada 2 pun boleh ubah. Jadi cuba yang satu lagi. Yang satu lagi adalah hasil darab punca. So rumus C/A. Untuk hasil darab punca, punca-punca kita tadi 1 dengan darab 1/A. So C kita mana? 2/M. A kita per 1. Jadi tak payah letak lah. Per 1 kan. Okey, jadi sekarang ni selesaikan persamaan linear. Kebetulan bila darab boleh mati. Jadi 1 sama dengan 2/M. M gerak. M sama dengan 2. C dah dapat dah nilai M. Lepas dah dapat nilai M, gantikan teruslah dalam persamaan. 10 campur 5/2. M2. Kuasa 2. Tolak 4 dah 1, 4. 2/M2 tutup. So negatif 10 mati tambah 5 kuasa 2 tolak 4 1. So ni negatif 5 kuasa 2 25. So jawapan adalah okey. Okey, untuk nombor 4A pula, dia kata alfa campur beta. Alfa campur beta ni apa? Hasil tambah punca. Alfa beta, hasil darab punca. Dia suruh tunjukkan. Tunjukkan daripada persamaan ini boleh jadi ini. Okey. Jadi kalau daripada persamaan AX kuasa 2 campur BX campur C sama dengan kosong ni, daripada sini, kalau nak cari hasil tambah punca, di sini dia akan jadi X kuasa 2 campur B/A X campur C/A. Macam tu. Okey. Kenapa dia kena B/A C/A ni? Kalau persamaan kuadratik, nak buat dia adalah X kuasa 2 tolak HTP X. HTP X dengan tambah hasil darab punca sama dengan sifar. Jadi X mesti single. Faham? Jadi nak singlekan X ni, nak singlekan X kuasa 2 ni, A ni kena bahagi A lah. Jadi semua kena bahagi A. That's why B/A, C/A. Faham? Okey, jadi daripada sini pula kita kaitkan HTP dengan ini. Jadi negatif HTP ini adalah B/A. So HTP tinggal, dia akan jadi negatif B/A. Okay, faham jadi HDP pula adalah C/A. Okey. Untuk HDP dengan HDP ni, kalau alfa beta pula, kalau kita masukkan dalam persamaan ni, dia akan jadi X kuasa 2 tolak HDP alfa tambah beta X campur HDP alfa darab beta. Faham? Jadi HDP alfa tambah beta. HDP alfa beta. So terbukti. Faham dapatlah benda yang kita nak cari kat atas tu, kita nak buktikan. Okey? Okey, settle. Okey, seterusnya adalah lakarkan graf. Okey, untuk lakarkan graf ni, dia persamaan ini adalah bentuk apa? Bentuk persamaan ni ada 3. Pertama vertex, kedua bentuk arm, ketiga bentuk pintasan. So kalau bentuk dia begini, ia ni adalah bentuk vertex. Okey. Daripada bentuk vertex kita boleh bentuk
boleh lakarkan, graf. Jadi macam mana kita nak lakarkan graf? Pertama mesti ada titik dia. Titik apa? Maksimum atau minimum. Jadi mana dapat titik maksimum atau minimum? Pertama daripada X tambah 2 ni. Dekat sini dengan sini. Okey, jadi X tambah 2 ni mana datangnya? Ni kan macam bentuk faktor kan? So asal dia mesti X sama dengan negatif 2. So you bawa sini, you dapat X tambah 2. Faham? Kuasa 2. Jadi asalnya adalah X sama dengan negatif 2. Jadi titiknya untuk X negatif 2. Untuk Y pula ambil yang hujung ni. So ambil je apa-apa sahaja kat situ. Kalau dia tambah, dia tolak, letak je kat situ. Jadi 3 ni mewakili nilai max atau minimum. Maknanya nilai itu bermakna dia dekat paksi Y. Dia dekat paksi Y. So X sama dengan negatif 2 ni, dia dekat paksi X. Dia juga dengan kata lain, dia adalah simetri. Garisan simetri. So dah dapat titik tu. Jadi bila kita dah dapat titik, apa kita buat? Okay, just kita plot saja. Ini X, ini Y. Mana negatif 2, 3? Okay, katakan negatif 2 kat sini, 3 di sini, so dekat sini. Okay, graf ni. Graf maksimum ke graf minimum? Okay, tengok A. A dekat depan. 2. 2 tu positif ke negatif? So, kalau dia positif, graf dia adalah senyum. Graf dia adalah senyum. Okey, dah. Kedua, dah tahu grafnya, graf senyum. Kedua pula, mesti cari dia punya pintasan Y. Tu. Basic ikut tau dia punya konsep dia. Okey, kalau kita nak cari pintasan Y, apa sahaja yang mintas paksi Y, koordinat dia, apa yang kosong? X kosong. Okey, jadi fx tu Y lah, faham tak? Jadi fx sama dengan 2 X kosong. Begitu. So 2. Jangan darab dulu, mesti kuasa dulu. Hati-hati. Jadi dapat berapa? 11. Jadi pintasan Y adalah 11. Kat mana 11 tu? Panjang lagi. Jadi anggaplah katakan dekat sini 11. Faham Okey. Okey, seterusnya. Kita dah dapat ini, kita dah dapat ini. Graf pun kita dah tahu. Graf kita adalah graf senyum. Okey, jadi apa kita buat? Macam tu. Selesai. Kalau graf masam, ke atas lah. Jadi kenapa dia senyum? Sebab dia positif, graf dia senyum. Okey, itu lakarkan graf. Itu cara macam mana kita nak melakarkan graf. So, mesti ada titik minimum, mesti ada pintasan Y. Okey. Jadi dia kata, seterusnya bentukkan persamaan kuadratik jika graf tersebut dianjak 3 unit ke kanan. Kalau dia anjak 3 unit ke kanan, daripada negatif 2, dia pergi mana? Negatif 1. Dia pergi kosong, dia pergi 1. Maknanya graf kita, okay, bila kita lakar, kekal kat sini pintasan, tapi dia punya minimum dia dah pergi dekat 1. Jadi 1 ni adalah paksi X. Maknanya X sama dengan 1. Okay. Kalau bawa ke sana, dia akan jadi X tolak 1. Kurungan. Ikut rumus tadi. Mana persamaan asal tadi? Fx sama dengan 2 X tambah 2 kuasa 2 campur 3. Jadi tadi asalnya X campur 2 kan? Yang ni. Sebab X sama dengan 2, bawa sana jadi X tambah 2. Tapi sekarang bila dah pergi 3, dia beranjak 3. Negatif 2 tadi dah jadi 1. Jadi dalam kurungan kita dah jadi X tolak 1. Jadi kat sini akan jadi X tolak 1. Yang lain semua sama. Okey? Itu je konsep dia. Okey, untuk soalan nombor 5 dengan nombor 6 ni, saya dah buat dekat tingkatan 5 punya. So, pergi tengok YouTube yang tingkatan 5 punya. Sama sahaja. Okey, untuk nombor 5 dengan nombor
6. Okey, sila buat semua pembetulan tadi tu.